Kebangsaan Sultan Muhammad Katil. Datuk Tengah Ketua, saya telah mendengar perbahasan sebentar tadi yang menjurus kepada persoalan terhadap pindaan Akta Profession Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan perancangan kerajaan untuk membuka profession ini kepada para peguam daripada luar negara. Antara yang menarik yang saya teliti dan telaah pandangan tadi ialah beberapa contoh yang diberikan, misalnya liberalisasi kepeguaman yang telah dilakukan di Singapura misalnya, sebagai satu contoh yang kalau tidak salah dikemukakan oleh Wabi Majid Tanah sebentar tadi. Cuma saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri, kalau kita mengambil pengalaman Singapura, kesediaan kerajaan untuk membuka profession kepeguaman ini telah dilakukan sejak hampir 3 dekad yang lalu, dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang gradual, yang perlahan, dan melalui satu siri perancangan yang strategik dan tidak dibuat dengan terburu-buru. Misalnya pada tahun 1981 itu bermulanya kerajaan Singapura membenarkan, ataupun badan terutamanya Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara membenarkan bank-bank luar yang beroperasi di Singapura itu memanggil peguam-peguam daripada luar dalam memberikan nasihat mereka terhadap pertelingkahan atau pertikaian yang berlaku. Dan kemudiannya dilakukan secara perlahan dan perlahan, tetapi dalam kerangka yang cukup jelas, iaitu bagaimana profession undang-undang ini boleh membantu memberi dan menjana pertumbuhan ekonomi dan menyumbang kepada ekonomi Singapura yang lebih baik. Sebab itu kalau kita teliti fakta pada tahun 2012 baru ini, bahagian ataupun legal service sector ini di Singapura telah mencapai kepada 1.9 bilion, meningkat sebanyak 25%. Dan ini tentunya memberikan sumbangan ekonomi kepada negara seperti Singapura, iaitu dalam bahagian servis, dalam bahagian perkhidmatan. Sebab itu soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan punya mekanisme untuk memastikan agar kesediaan kita untuk membuka pasaran kepeguaman kepada peguam-peguam asing ini dilakukan dengan penuh teliti, agar ianya dari segi strategik boleh memberikan sumbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik kepada negara. Sebab saya bimbang macam Singapura ini, walaupun kita tahu dari segi Transparency International Corruption Perception Index 2012, dia berada di tangga yang kelima selepas daripada Denmark, Finland, New Zealand, Sweden dan Singapura. Tapi Malaysia realitinya sekarang pada tahap yang ke-54. Dan kalau kita terburu-buru dan tidak melakukan perancangan yang teliti, ianya akhirnya akan memberikan kesan kepada pengamal undang-undang di peringkat tempatan. Dan ini tentunya tidak baik untuk persaingan yang dalam maksud persaingan yang sehat kepada pasaran ataupun kepada profession kepeguaman yang berada di negara kita. Dan saya ingin cadangkan juga supaya beberapa pendekatan yang dilakukan, misalnya pada tahun 2008 kalau kita mengambil pendekatan Minister of Law ataupun kerajaan Kementerian Undang-Undang Singapura, dia meletakkan satu strategi agar mereka yang ingin mengamal undang-undang di dalam negara Singapura itu mesti menunjukkan ada add value, ada tambahan nilai ekonomi kepada pertumbuhan ekonomi Singapura. Dan ini yang dilakukan secara strategik. Sebab saya fikir dan saya bimbang, kalau misalnya kita melakukan tanpa satu pendekatan yang strategik, ia tidak memberikan kesan yang baik kepada negara dalam peti kata persaingan yang sihat. Begitu juga dalam hal berkaitan dengan timbang tara, arbitration. Saya setuju dengan Wabi Tumpak tadi, bahawa perlu juga dilihat dari segi bukan sekadar aspek memperkasa mahkamah syariah. Sebab sekarang ini di peringkat mahkamah syariah, kita sekadar ada mahkamah rendah syariah, kemudian mahkamah tinggi syariah, dan kemudian mahkamah rayuan syariah. Dan ketiga-tiga mahkamah ini kita lihat hanya tertumpu kepada persoalan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, undang-undang keluarga,
undang-undang jenayah syariah dan tidak lebih kepada itu. Wahal saya ingin cadangkan dan saya juga ingin meminta penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan punya perancangan untuk diperkasakan mahkamah syariah itu kepada satu peringkat lagi, mungkin ada seperti mahkamah persekutuan syariah misalnya, agar ianya seimbang dan setara dengan mahkamah persekutuan yang sedia ada dalam negara kita. Berbalik pada persoalan Timbang Utara, selain daripada kita mempunyai dan membuka ruang kepada pengamal-pengamal daripada luar untuk membantu meningkatkan dan memberikan sumbangan kepada badan arbitrasi atau badan Timbang Utara dalam negara, saya juga ingin cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri, ingin mohon pertanyaan, apakah kerajaan mempunyai perancangan untuk melakukan atau menyediakan satu platform agar ada satu badan arbitrasi atau badan Timbang Utara muamalat yang akan mengambil kes-kes yang berkaitan dengan pertikaian bank Islam dan sebagainya, agar ianya bukan sekadar kepada bank-bank ataupun pertikaian secara umum, tetapi juga khusus kepada hal-hal berkaitan dengan syariah yang saya tahu sekarang ni dari segi dia punya pendekatan jauh lebih sophisticated, misalnya sukuk dan sebagainya. Ini tentunya memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Kerana saya lihat pengalaman negara-negara jiran misalnya, di bawah negara selatan Singapura saya sebutkan tadi, mereka ada Singapore International Arbitration Center yang telah tubuh sejak tahun 1991. Dan oleh kerana dukungan kerajaan itu baik dan kuat, maka akhirnya sekarang mereka boleh menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang pada tahun 2012 saja berjumlah hampir 3.61 bilion dolar Singapura. Dan ini memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik kepada negara, dan sekarang mereka melangkah kepada satu lagi peringkat, iaitu ingin membuat pula satu dipanggil Singapore International Commercial Court. Pada kita di Malaysia ni kita ada niche market. Niche market kita ialah tentunya yang berkaitan dengan muamalah Islam, syariah Islam, bank Islam, dan kita punya transaksi itu pada saya mencecah bilion ringgit dan sewajarnya kita manfaatkan perkara ini. Dan saya ingin juga mohon penjelasan kepada Pak Menteri, apakah kerajaan bersedia dalam hal yang berkaitan dengan perkara-perkara. Ya, Lesta bangun. Ya. Minta untuk memberi sikit 1 minit. Sila. Berkenaan dengan yang dibangkitkan mengenai kepakaran kepeguaman negara kita untuk disebarkan dan berkembang secara internasional, saya ingin bertanya, bukan saja daripada segi undang-undang syariah. Kita tahu bahawa baru-baru ini kita ada KL War Crimes Tribunal yang saya percaya telah pun berjaya untuk membangkitkan kesedaran kes-kes war crimes yang dilakukan di Israel, Palestin dan sebagainya. Tetapi malangnya peraturan-peraturan War Crimes Tribunal ini tidak mempunyai binding effect. Dan ada banyak orang dan banyak pengkritik yang katakan War Crimes Tribunal di KL ini adalah hanya show thugs. Dan di sebaliknya, kerajaan Malaysia dalam tahun 2011 telah pun mengumumkan bahawa Malaysia sekarang bersedia dan bersetuju untuk menjadi ahli dalam International Criminal Court. Itu dalam tahun 2011. Dan 2 tahun telah pun lalu, dan sehingga hari ini nampaknya tidak ada usaha untuk meratifikasikan keinginan Malaysia untuk menjadi ahli dalam International Criminal Court ni. Saya percaya bahawa Malaysia ni boleh memainkan satu peranan yang penting dari segi meningkatkan keadilan internasional. Kita ada pakar-pakar peguam di Malaysia juga, dan kita boleh menjadi satu contoh di Asia Tenggara. Apakah pandangan YB Kuala Ketil? Terima kasih. Ya, sila. YB Bukit Katil, bukan Kuala Ketil. Minta maaf. Okay, sebelah petang ni lepas kena nasi, confuse sikit. Penat aku lawan Rustam. Wabil Rustam bangkitkan soal yang agak
relevan kepada persoalan yang sedang kita bahaskan ini, iaitu mengenai beberapa siri saya boleh quote ataupun dengan izin show of satu tribunal, war crime tribunal yang dibuat di Kuala Lumpur yang pada saya sekadar merupakan satu show lah, satu pertunjukan yang tidak lebih bertujuan untuk menunjukkan bahawa kita prihatin terhadap masalah jenayah, terutama jenayah perang di negara-negara yang lain, bahawa dalam negara kita sendiri kita masih lagi berperang dan bergelut dengan masalah demokrasi dan hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi saya setuju dengan pandangan bahawa kita perlu konsisten, dan dalam hal ini saya ingin mohon penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan mempunyai perancangan yang serius untuk memastikan agar imej badan kehakiman ini betul-betul dihormati oleh rakyat dan juga oleh negara-negara jiran, seperti mana yang dikemukakan oleh rakan-rakan ahli parlimen tadi. Kita ada berbagai siri kes yang mana meletakkan bukan sekadar seseorang itu dibicarakan, tetapi badan kehakiman itu seolah-olah put on trial. Begitu juga negara put on trial. Tentunya dalam kes pematang pauh misalnya, kes-kes yang berkaitan dengan kebebasan dalam pilihan raya, kes-kes yang berkaitan dengan perhimpunan aman, dan kes-kes ini sebenarnya walaupun dilihat remeh dan boleh dipandang sebagai satu pandangan yang dalam arti kata ini kerja pembangkang, tetapi dalam satu sudut pandang yang lain, ianya membina satu confidence, membina suatu keyakinan agar sistem kehakiman itu mesti diperbetulkan agar bertindak dari segi persepsinya diberikan keadilan. Sebab itu dalam hal ini saya ingin minta penjelasan Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah ataupun cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya dalam satu sisi kita membuka profesion kepeguaman untuk menarik sokongan atau menarik keprihatinan ataupun perhatian daripada peguam-peguam yang terkemuka di dunia untuk beramal di Malaysia, tapi kita tidak meletak dan menggunakan atau menyediakan suasana yang kondusif untuk mereka mengamalkan undang-undang ini. Dan ini sebenarnya yang lebih penting, jauh lebih penting daripada pindaan-pindaan yang telah pun kita lakukan dan bahaskan ini. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kerajaan menunjukkan kesediaan dari segi good governance dengan izin, dari segi rule of law, dari segi justice di sistem keadilan itu. Kerana kalau ketika package ini dapat ditunjukkan dengan begitu meyakinkan, maka saya fikir bukan sekadar profesion kepeguaman ini dapat berkembang dengan baik, malah dia punya kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi sebab itu kalau saya tunjukkan angka-angka tadi, ianya membantu menjana kewangan, menjana pertumbuhan ekonomi yang baik, dan akhirnya menjadikan Malaysia sebuah rantau yang terbaik di dalam ASEAN khususnya, dan apatah lagi di peta dunia. Jadi dengan itu sekarang itu saja pandangan saya tentang perkara ini. Terima kasih untuk dimana betul. Ya, Kuala Krai, sila. Terima kasih Dato' Emto. Saya juga ingin memberikan buah fikiran terhadap undang-undang yang telah dibahaskan dengan begitu panjang lebar hari ini, dengan pandangan-pandangan yang banyak memberikan sokongan kepada undang-undang ini. Saya juga berpandangan bahawa tadi saya sudah sentuh di dalam pencerahan kepada beberapa orang rakan tadi, bahawa kita memerlukan suatu undang-undang ataupun pindaan yang lebih mantap bagi memastikan apa yang nak kita sampaikan itu sampai kepada sasaran kita. Contohnya, saya sebut tadi, kita tidak boleh membenarkan mana-mana orang atau pihak yang bercakap mengenai perkara undang-undang ini kalau mereka bukan daripada kalangan peguam, dan juga bagi mereka yang peguam dari luar negara, mereka tidak boleh menyentuh perkara yang berkaitan dengan undang-undang Malaysia, melainkan jika mereka ini memberi pandangan dan nasihat itu FOC, free of charge, dengan izin, tanpa menggunakan sebarang fee.
Kalau ada fee tak boleh. Jadi saya nak minta penjelasan apa cara, apa mekanisme kita untuk membuktikan bahawa konsultansi yang mereka berikan tidak melibatkan satu charge, ya, ataupun bayaran. Maka mereka boleh memberikan sebarang komen terhadap perkara yang terdapat dan menyentuh undang-undang di Malaysia. Jadi saya rasa agak sukar, ya, mungkin sukar, tetapi saya tidak menolak kemungkinan kerajaan ada cara ataupun pihak yang berkenaan ada cara untuk mengawal daripada perkara ini berlaku. Kalau charge yang menjadi pertimbangan, maka saya rasa kalau kita nak dapatkan satu konteks liberalisasi yang betul-betul liberal, ya, maka apa salah kalau kita bukakan pandangan-pandangan ini daripada peguam-peguam yang daripada luar ini, ya, tak kiralah di-charge ataupun tidak di-charge. Biar mereka memberikan pandangan-pandangannya. Dan kalau kita menganggap ini akan mengancam periuk nasi para peguam kita, itu mendedahkan kita kepada suatu andaian bahawa para peguam kita tidak berkemampuan, ya, ataupun tidak sampai tahap, ya, di mana orang akan merujuk mereka untuk pandangan-pandangan yang lebih profesional, dan saya tak rasa begitu. Saya merasakan bahawa peguam kita dengan segala pengalaman dan latihan yang ada, ya, boleh menjadi sumber rujukan dan pandangan, ya, atas perkara ini. Jadi biarkan mereka bersaing secara yang betul-betul terbuka. Kalau pula tidak mahu membuka ruang ini, maka tutuplah ruang ni. Jangan kata kalau tak ada fee boleh, kalau ada fee tak boleh, ya. Boleh bagi laluan. Ya, sila. Sila. Terima kasih. Saya nak dapat pandangan daripada Kuala Krai bahawa untuk mendapat keadilan ini, janganlah kos ataupun bayaran terlalu tinggi hinggakan orang miskin, rakyat biasa dapat keadilan daripada sistem kehakiman ataupun timbantara yang ada. Kerana adakah setuju bahawa memfaulkan fee di mahkamah 1 hari bulan Mac 2013 ni, pihak mahkamah telah menaikkan fee memfaulkan dokumen secara sekaligus 100%. Ini membebankan. Setuju atau tidak? Harap kerajaan boleh mengkaji keputusan ini, dan kehakiman ataupun kerajaan mengkaji keputusan ini. 100% memang sangat tinggi. Ya, terima kasih Beruas atas pertanyaan tersebut. Saya menganggap kos-kos yang prohibitif ini, atau yang boleh menghalang daripada rakyat kita mengemukakan apa-apa juga saman ke ataupun membuka fail di mahkamah sebagai menghalang keadilan daripada dilaksanakan dengan lebih mudah, lebih telus. Kenaikan 100% kalau benar apa yang didakwa, dan saya yakin sebagai peguam apa yang dibangkitkan oleh Satu Mac itu adalah betul, merupakan satu perkara yang akan dipaskan ataupun diperturunkan kepada anak guam, dan tentulah ini akan menimbulkan masalah, kerana kalau biasanya membuka fail 5,000 dari 10,000, jadi di situ saja pun sudah menimbulkan satu kegawatan bagi mereka yang ingin mendapatkan keadilan di mahkamah kita. Jadi saya menyokong saranan Beruas tadi supaya dipertimbangkan semula. Ini kos-kos ini kita rasa ada orang mengatakan bukan ramai yang kena, hanya yang mereka terlibat di mahkamah. Jadi mungkin tak menjejaskan kita punya inflasi ke sebagainya. Tapi dari segi keadilan ianya sudah pasti akan menjejaskan anak guam mereka. Ditambah pula dalam kes-kes tertentu yang di mana bayaran kos mahkamah apabila selesai, ya, penghakiman itu juga kadang-kadang prohibitif dan menyebabkan ada orang yang berasa lebih baik tidak membawa
kes-kes ini. Ini saya ambil contoh daripada petition pilihan raya yang telah dikemukakan. Ada peguam-peguam yang menuntut kos ini mengancam untuk menuntut jumlah sampai orang yang membawa ataupun yang menentang petition itu bankrupt. Jadi ini satu perkara juga yang tidak elok kita dengar. Jadi itu yang melibatkan kos. Saya harap kerajaan dapat memikirkan bagaimana, ya, sama ada nak buka terus ataupun nak tutup terus pelibatan konsultan asing dalam undang-undang ini. Bagi rakyat yang tentunya tidak berkemampuan, saya menyambut baik cadangan daripada pengarang tadi supaya urusan Biro Legal Aid ini diperkemaskan, dipertingkatkan, meliputi seperti yang dicadangkan tadi, bukan hanya kes-kes jenayah tetapi juga kes civil yang sekarang semakin banyak didengar di mahkamah-mahkamah. Kerana ada dua jeopardy sini, double jeopardy dengan izin bagi rakyat kita. Pertamanya, mereka tidak mampu tentang isu undang-undang ini dan kadang-kadang mudah mengalami kesan terhadap kesilapan-kesilapan ataupun penipuan-penipuan, perjanjian-perjanjian yang berat sebelah yang merugikan mereka. Contohnya itu satu kesan. Kemudian apabila mereka ingin membawa kes ini untuk tuntutan sivil, maka kos yang prohibitif tadi mungkin akan menjejaskan pula usaha mereka untuk mendapat balik apa-apa juga kehilangan-kehilangan daripada pihak-pihak yang mereka tuntut. Jadi dalam keadaan ini saya amat bersetuju supaya legal aid bureau ke ataupun pihak majlis peguam ke ataupun yang ada di dalam kerajaan, iaitu biro pengaduan awam, bantuan guaman, diperkukuhkan untuk membantu, bukan hanya sekadar kes-kes jenayah tetapi juga membuka ruang untuk kes-kes. Mohon penjelasan ya, silakan. Tentang bantuan guaman atau legal aid ni dan kaitannya dengan petition pilihan raya. Oleh kerana kos-kos nampaknya melambung, walaupun kata kerajaan tak ada inflasi sangat dalam negara kita ini, tapi kos petitionnya bagaimana diumumkan melambung agak kuat, tinggi peratusannya. Bolehkah legal aid itu kita libatkan dalam kes petition pilihan raya ini? Anggapkan bahawa kes-kes petition ini boleh dibiayai melalui legal aid bureau ini. Terima kasih, itu Pak, cadangan yang sangat inovatif dan perlu dipertimbangkan. Kerana yang membuat tuntutan ke yang cuba membawa bantahan kepada petition bukannya semestinya kita yang berkedudukan baik ekonomi. Lainlah saman-saman terhadap utusan, misalnya utusan boleh kendalikan dengan mudah sebab mereka mendapat sokongan kuat daripada kepimpinan negara dan elan-elan GLC yang banyak, mereka boleh menghadapi klaim-klaim ini dengan mudah. Tetapi bagi kita yang kalangan awam ni, sudah pasti ianya akan memberikan kesan yang agak memudaratkan mereka kalau tidak ada bantuan-bantuan sedemikian. Datuk, betul. Saya juga ingin menyentuh mengenai keadaan peguam-peguam kita yang akan berhadapan dengan satu senario liberalisasi yang cukup mencabar. Saya tidak kata mengancam, tapi cukup mencabar. Ya, antara argumen di dalam perbahasan TPPA ialah apabila ruang dibuka sepenuhnya, full liberalization, ya, izin dalam semua urusan trade dan juga perkhidmatan. Ya, jadi seperti yang rakan-rakan saya sudah sebut dan saya sekadar ingin mengulangi balik desakan supaya sesuatu dibuat agar keseluruhan majlis peguam-peguam kita yang ada di Malaysia ini berkemampuan untuk menghadapi kebanjiran masuk kepakaran guaman asing
Itu yang pertamanya. Yang kedua, mampu untuk membawa peguam-peguam kita ini pula keluar ke negara-negara rakan dagang kita supaya dapat membuat urusan-urusan yang sama di luar negara. Artinya menambah baik hasil pendapatan mereka. Dan ini tadi saya mencelah pengerang apabila ada sedikit was-was sama ada institusi pengajian tinggi tempatan ini menghasilkan peguam-peguam yang betul-betul cukup mantap, cukup hebat, ya. Kerana dikatakan tadi bahawa setengah institusi ini they have to pass the student for the sake of passing, ya, dengan izin. Kalau itu benar-benar berlaku, dan saya rasa ianya kemungkinan andaian semata-mata. Tetapi kalau ada unsur-unsur sedemikian, saya rasa bukan hanya menjejaskan image kelompok guaman ini, tetapi masa depan individu-individu yang mungkin tidak melepasi satu tahap minima untuk membuat amalan guaman, ya, akan masuk dalam circulation ini, akan masuk dalam kelompok ini. Dan seperti juga kalau ada doktor yang tidak dilatih dengan baik, ya, tetapi entah bagaimana masih dapat lulus dan berada di dalam profession perubatan negara kita, mereka mungkin akan menjadi doktor-doktor yang bahaya. Kalau kita dapat mengesannya, mungkin kita dapat mengelakkan anak-anak kita atau diri kita dilayan, dirawat oleh doktor-doktor sedemikian. Begitu juga kalau ada para peguam yang tidak mencapai tahap tersebut, mungkin ianya akan membahayakan juga anak-anak guam, klien mereka. Jadi ini mesti diberikan perhatian. Dan saya setuju sangat, ya, kerana saya lihatlah, oleh kerana kita kerap juga keluar masuk mahkamah, ya, memerhatikan bahawa suatu command yang baik kepada bahasa Inggeris itu merupakan suatu nilai tambah yang cukup tinggi kepada para peguam kita. Dengan tidak memperkecilkan peguam-peguam kita yang ada, yang memang mahir, ya, dan dapat berbahas dengan baik di mahkamah dalam bahasa Malaysia, tetapi dalam suasana yang baru yang akan kita hadapi dengan liberalisasi ini, saya setuju dengan pandangan daripada Bruas tadi bahawa a good command of English sudah merupakan menjadi suatu kemestian kepada pihak guaman kita. Jadi apa langkah kita, ya, di peringkat pendidikan tertiary untuk menghasilkan para peguam-peguam kita ini? Kalau kita masih lagi belum selesai berbahas mengenai pendidikan bahasa Inggeris di sekolah rendah, sekolah menengah, ya, bagaimana agaknya kalau kita nak menangani isu ini di peringkat IPT? Jadi kajian perlu segera, kerana tindakan-tindakan yang diperlukan ini akan menghasilkan peguam-peguam, saya rasa, yang akan lebih baik boleh bersaing dengan rakan-rakan mereka daripada luar negara, yang tentunya tidak akan bertolak ansur apabila berkomunikasi, ya, kebanyakannya akan berkomunikasi pada term-term mereka, terutamanya dalam bahasa yang mereka lebih faham. Jadi itu memerlukan, ya, selain daripada kita meminda untuk menguatkan profesion undang-undang ini, kita memperkasakan juga peguam tersebut supaya dapat bersaing. Dan yang akhir sekali, saya ingin merujuk sedikit apa yang ada di dalam rang undang-undang ini mengenai pihak berkuasa tata tertib, ya. Saya rasa tidak ada khilaf di sini bahawa semuanya mesti tunduk kepada kawalan tata tertib yang satu di Malaysia ini, ya. Artinya tidak ada kelonggaran bagi mana-mana pihak yang mungkin datang membuat amalan di Malaysia ini mendapat sebarang bentuk pengecualian dan menyebabkan ada dua bentuk tindakan yang berbeza untuk kumpulan yang berbeza. Jadi kita harus tegas dalam hal ini. Jadi itu saya, terima kasih. Yang Muhammad Kina belakangan.